Sebentar tadi kita sudah dengarkan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai perkembangan PICK. Antara yang disuarakan adalah mengenai prestasi vaksinasi negara kita antaranya iaitu mencatatkan pemberian dos pertama yang tertinggi antara negara yang memberi dos pertama yang tertinggi di Asia Tenggara, begitu juga usaha yang dijalankan untuk mempercepatkan lagi pemberian vaksin dan juga memudah cara kepada rakyat. Dan kita nak bersama dengan Profesor Madya Syamsul Bahri Samsudin, merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan UMS di talian ketiga ini. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Fizi. Baik, Prof, kita nak lihat dari segi langkah kerajaan mempermudah proses vaksinasi ini. Dan termasuk tadi katanya kerajaan akan mengkaji pendaftaran secara automatik. Apakah impaknya kepada program imunisasi COVID-19 sekiranya ia dapat dilaksanakan? Ini salah satu berita yang sangat positif ya. Kalau kita dapat lihat ya, kerajaan telah respon ya kepada permintaan atau tuntutan yang kita rasa memang sangat jelas ya di peringkat rakyat. Memang banyak memberitahu, kalau kita ada tengok di media-media sosial dan sebagainya, kebanyakan rakyat sudah mula bersuara tentang kelewatan proses mendapat vaksinasi ini daripada proses pendaftarannya dan sebagainya. Tetapi kita juga harus ingat bahawa ini adalah merupakan pengalaman pertama negara dalam melaksanakan program vaksinasi secara besar-besaran. Saya memuji langkah kerajaan kerana dengan respon yang sebegini pantas bahawa baru sebentar tadi Perdana Menteri juga telah mengumumkan bahawa kemasukan 16 juta vaksin. Ini adalah satu berita yang sangat baik. Dan lagi satu, perancangan pembukaan pusat vaksinasi secara besar-besaran ini juga adalah sangat baik di mana dengan matlamat kita boleh mencapai 80% kadar kita panggil vaksinasi berkelompok dalam masyarakat walau bagaimanapun ia umpama menarik rambut daripada tepung walaupun proses vaksinasi ini kita akan buka secara besar-besaran, tetapi kita masih lagi tidak boleh abaikan faktor-faktor SOP, faktor-faktor keselamatan dan kesihatan. Sebab pada bila-bila masa jangkitan virus ini boleh berlaku. Dan ini merupakan salah satu kaedah untuk kita mengurangkan kadar jangkitan yang berlaku pada masa ini. Jadi saya harap semua pihak, baik pihak kerajaan, NGO, masyarakat dan mana-mana agensi yang terlibat memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan proses ini. Biarlah kita fokus dalam 1 atau 2 minggu ini atau kita panggil 1 bulan yang pertama ini untuk memberi penumpuan khusus menjayakan vaksinasi kelompok ini secara kolektif atau secara bersama-sama. Jadi itu adalah sangat baik dengan pelibatan masyarakat, NGO dan sebagainya. Tapi macam saya katakan tadi, saya ulangkan balik, ianya umpama menarik rambut daripada tepung, jangan sampai berlakunya jangkitan pula di tempat pusat-pusat vaksinasi ini. Ya, Fizik. Dan Prof, kalau kita lihat tinjauan di media sosial sebagai contohnya, ramai yang mengatakan dari segi program imunisasi mungkin sedikit lambat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat apa yang dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri, kadar vaksinasi dos pertama negara kita adalah antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Dan bagaimana kita ingin memahamkan mengenai isu ini, terutama dari segi pemerolehan vaksin itu sendiri yang di luar daripada kerajaan sendiri? Sebagaimana yang saya beritahu tadi, Hafizi, ini merupakan pengalaman pertama bagi negara dan pengalaman pertama juga bagi rakyat Malaysia. Jadi kelambatan itu juga ada salah satu terminologi yang sangat subjektif. Bila kita beritahu tentang lambat, berapa lambat? Adakah 1 hari, 2 hari lambat atau 1 bulan, 2 bulan lambat? Saya melihat kepada faktor yang lebih positif, melihat kepada faktor yang lebih positif. Memang apabila kita sudah register, setiap orang akan menanti-nantikan saat atau detiknya di mana mereka boleh divaksinasikan. Tetapi macam saya katakan tadi, oleh kerana mungkin kemasukan vaksin, kesiapsiagaan vaksin untuk masuk, kegawatan ekonomi, keupayaan negara untuk membeli vaksin ini juga perlu dilihat balik. Walau bagaimanapun,
sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, kita berpegang teguh bahawa 16 juta kemasukan vaksin tadi adalah merupakan berita yang sangat positif dan semua pihak perlu menyokong usaha ini. Antara langkah-langkah yang saya boleh syorkan di sini dalam memastikan immuniti berkelompok ini, kita mungkin boleh melihat atau pihak Mufti di bawah Yang Berhormat dan KJ melihat balik perkara ini dan menganalisis balik struktur pembahagian vaksin-vaksin ini. Adakah perlu distrukturkan balik sebagai contoh guru-guru perlu dimasukkan ke dalam senarai anak-anak remaja bagaimana ini perlu dilihat balik, perlu dibincangkan kembali siapakah golongan-golongan sasar yang harus didahulukan dalam proses imunisasi secara besar-besaran ini. Prof, sebentar tadi juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan iaitu 300 PPV akan dibuka dalam masa terdekat dan juga penglibatan daripada klinik-klinik swasta akan dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin. Dan adakah Prof melihat dengan usaha dan juga insentif daripada kerajaan ini akan mempercepatkan dari segi sasaran kita mencapai herd immunity pada akhir tahun ini? Sepatutnya mengikut plan yang dilihat yang digambarkan, ianya seolah-olah boleh dicapai. Walau bagaimanapun, kejayaannya banyak bergantung kepada bagaimana kita bertindak balas dalam sesuatu keadaan. Jadi kita tidak mahu juga apabila kita buka banyak pusat-pusat ini bermaksud lepas tu nanti kita leka dan cuai dengan SOP dan sebagainya. Yang ini pun kita tidak mahu. Jadi pembukaan pusat-pusat vaksinasi yang kata orang bertambah ini perlu dilihat dengan secara lebih terperinci supaya tempat tadi bukannya hanya menjadi pusat vaksinasi tetapi dia menjadi salah satu pusat yang juga selamat untuk kita pergi ke sana untuk mendapatkan vaksinasi. Itu yang penting. Itu yang sangat-sangat penting. Yang merisaukan saya apabila kita membuat sesuatu plan itu tetapi dari segi kaedah pelaksanaannya kita cuai di sana. Ini yang menyebabkan kadang-kadang pelanggaran SOP berlaku di pusat-pusat vaksinasi. Yang ini yang kita tidak mahu, ya, Fizi.